Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV dan ini adalah video sebelum 90 minit untuk perlawanan di antara Sabah FC dan juga KL City yang akan berlangsung di Stadium Likas. Berkick off akan bermula pada jam 7.15 minit malam. Itu maklumat untuk perlawanan ni lah. So aku skip video head to head untuk perlawanan ni kerana video ni pun kira sudah agak lambat aku keluarkan. Normally video head to head tu malam semalam lah biasanya aku akan keluarkan, baru akan disusuli dengan sebelum 90 minit ni. Jadi oleh kerana agak terlewat, so aku decide untuk terus lanjut ke video perkongsian sebelum 90 minit ni lah, di mana di sini kita akan bercerita mengenai news yang telah dikeluarkan oleh majority.com.my. Seterusnya persediaan pemain-pemain Sabah FC, adakah lagi pemain yang tidak akan turun pada perlawanan ni, dan juga ada beberapa benda yang menjadi perbualan oleh peminat-peminat pasukan Sabah FC, iaitu anda semua, mengenai apa yang akan jadi pada perlawanan ni dan player yang macam kurang diminati sudahlah berikutan persembahan yang telah ditampilkan oleh player tersebut. Okey, jadi aku mulakan dulu dengan keputusan di antara kedua-dua pasukan ni. Kalau kita tengok di antara sejarah pertemuan Sabah dan juga KL City ni, memang bukan merupakan satu pertemuan yang cukup mudah, di mana kalau kita tengok dari segi statistik untuk kedua-dua perlawanan ni, memang kalah menang seri di antara kedua pasukan tu agak seimbang. Jumlah gol yang dijaringkan oleh kedua pasukan pun agak seimbang, di mana tiap kali kedua pasukan ni berjumpa pasti akan ada gol yang dilakukan lah. So tidak kira sama ada siapa yang dulu, tetap juga satu pasukan tu mampu untuk mengejar dan mengubah keputusan di antara perlawanan tersebut. So ini adalah, kalau kita mau cerita pasal comeback Israel apa semua, ini adalah merupakan satu perlawanan yang memang kita hard to predict lah, di mana kita boleh mengemudi dengan baik atau tidak perlawanan ni. Baik kita dalam skuad terbaik kita, baik di bawah keluaran Ong Kim Sui ataupun tidak, dikenakan lagi dengan apa yang kita alami sekarang ni, sekali lagi ianya tidak akan menjanjikan satu keputusan yang boleh kita predik lebih awal. So cakap pasal prediction ni, inilah benda yang aku kongsikan pada kamu yang telah dikeluarkan oleh majority.com.my, di mana ianya bertajuk Fans Sabah predik keputusan lebih awal, tak minat corak permainan Martin Stano. Itu adalah tajuk yang telah dikongsikan oleh mereka. Kalau kita nyatakan sini, rata-rata penyokong merasakan perlawanan ni sama ada akan berakhir dengan seri ataupun kalah. Itu saja. Kemenangan adalah mustahil, bukan berikutan dengan rekod yang aku bincangkan di awal video tadi, tapi oleh kerana prestasi ataupun corak permainan taktikal yang diberikan oleh Martin Stano agak kurang meyakinkan peminat-peminat Sabah FC, di mana banyak sinilah menyalahkan juga pihak pengurusan sehingga terjadinya benda-benda macam ni. Dan of course, mana aku katakan tadi juga, akibat daripada beberapa perlawanan selepas diambil alih oleh jurulatih baru, permainan Sabah FC sudah tidak seperti mana yang ditampilkan sewaktu bersama OKS. Itu dia. Dan antara benda yang disentuh lagi adalah salah seorang pemain import yang berada di bahagian midfield kita sudah orang tidak memberikan keyakinan kepada pemain Sabah FC. Individu tersebut adalah Telmo Castanheira. Telmo ni dia begini, bila dia on form, dia on form. Bila dia tidak form, memang susah kau mau lihat kelibat dia. Tapi masalahnya, ini pandangan aku saja, between on form dan tidak perform, aku lebih meletakkan Telmo Castanheira ni di kedudukan unform lah, lebih kurang macam tu. So adakah Telmo Castanheira boleh membantu Sabah FC untuk mengemudi perlawanan ni dan menjadi main player untuk menggerakkan midfield Sabah FC, di mana kalau setakat ni ianya lebih kepada yang pemerhatian aku sekali lagi, lebih kepada Stu, dan kalau tidak Stu pun Sifu, lebih kurang macam tu. So again, Stu dan Sifu, dua ni lebih konsisten daripada Telmo Castanheira. Tapi apabila Telmo Castanheira berada di tahap permainan beliau yang sebenarnya, kombinasi sama ada Stu ataupun Sifu ni memang cukup
cukup menjadilah, especially di bahagian tengah Sabah FC. Cuma again seperti mana aku katakan tadi, jika dibandingkan dengan persembahan dia on form dan tidak perform, dia lebih kepada tidak perform. That's why lah kenapa persembahan Temo Keseniran ni telah menjadi perbualan di kalangan peminat-peminat Sabah FC yang merasakan beliau tidak bermain seperti mana selaku pemain import. Pasal pemain import ni, of course, dia punya level ni tinggi daripada pemain tempatan. That's why kenapa perlunya ada pemain import. Tapi bila seorang pemain import beraksi seperti mana ataupun di bawah daripada pemain tempatan, itu amat merugikan untuk klub lah. Tapi walau macam mana pun, aku di sini aku masih menaruh kepercayaan aku kepada Temo Keseniran kerana contribution dia, kalau kita tengok dari segi apa yang telah diberikan untuk Sabah FC, especially dari segi assist, dia adalah antara pemberi assist ataupun gol bantuan yang tertinggi lah, antara tertinggi di dalam Sabah FC. Tapi again yang membezakannya di sini adalah sama ada beliau akan on form atau tidak perform dalam perlawanan ni, yang akan memberikan impact besar untuk bahagian tengah Sabah FC lah. Di mana di sini pun kita akui setakat ni permainan tengah Sabah FC memang cukup sunyi, memang kita didominasi sepenuhnya di bahagian tengah, membuatkan kita agak struggle lah untuk mana-mana perlawanan lately ni. Itu antara dua benda yang telah dikongsikan oleh peminat-peminat Sabah FC lah. Bagi persiapan Sabah FC pula guys, kalau aku tengok perkongsian di Facebook page, setakat ni belum ada lagi gambar yang mereka bukannya mereka away pun, ni perlawanan home pula, sorry. So setakat ni persembahan setakat ni kalau dari segi gambar latihan, nama-nama besar ada dalam sesi latihan seperti Sandi Ramdhani, Sifu, Darren Lock, Dominic dan juga Daniel Ting. Ada lagi yang aku tertinggal di sini. Ada di dalam sesi latihan. Pak Tisu pun ada juga di situ, tapi again kita tidak tahu sejauh mana kecergasan Pak Tisu untuk mampu disenaraikan dalam kesebelasan utama. Itu menjadi persoalan. Stambo pun ada di sini, Gary pun ada di sini juga. So as a starting 11, so cuma kita kekurangan Pedro dan juga Gaby di sini. So di sini pun aku pernah menyatakan, aku sudah menyoalkan persoalan ni di video sebelum ni, di manakah kemampuan kita untuk beraksi tanpa dua tonggak utama ni. Ramai yang tidak berkeyakinan, ramai yang merasakan sama ada Pak Tisu, Stambo ataupun Rawison ataupun mana-mana pemain simpanan lain pun tidak mampu untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Jadi adakah sekali lagi di Dominikas ni akan menyaksikan kegagalan kita untuk mendapat 3 poin yang cukup penting, kerana sekali lagi kita bertemu dengan pasukan KLCT sekarang, di mana pasukan ini berada di kedudukan tangga ke-7. Seperti aku katakan juga sebelum ni, untuk Sabah FC kekal berada di tangga ketiga ni ataupun kekal pesaing di Singa Liga Super, mereka perlu mendapat kemenangan apabila bertemu dengan pasukan yang berada mid table dan juga bottom table, untuk kekal bersaing dengan Selangor dan untuk terus kekal meninggalkan Terengganu yang di mana pada masa ini berada tangga keempat. Sekiranya kita gagal untuk memiliki 3 mata pada perlawanan ni, aku rasa sekali lagi chances kita untuk kekal berada di tangga ketiga semakin goyah, provided juga sama ada Terengganu, Perak ataupun Kuching mendapat keputusan yang positif, maksudnya 3 mata lah pada perlawanan mereka yang akan datang. So prediction aku untuk perlawanan ni, kalau Ong Kim Sui masih ada di sini, Gaby masih ada di sini, Pedro masih ada di sini, aku boleh yakin menyatakan 3 mata untuk kita, dikenakan lagi dengan perlawanan home. Tapi sekarang even kubu kuat kita sekarang pun tidak boleh menjanjikan keputusan positif pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Itu yang boleh aku katakan. So aku menganggarkan di sini, kuat hati aku katakan Sabah akan kalah lah dalam 2-0 macam tu, 2 KL 0 Sabah FC. Tapi aku masih mengharapkan seri dan aku menganggarkan keputusan ini akan berakhir dengan 2 untuk Sabah dan juga 2 untuk Kuala Lumpur, sekali lagi seperti mana perlawanan menentang Seri Pahang tempoh hari. So bagaimana pula prediction anda untuk perlawanan ni guys? Anda boleh letakkan di ruang komentar di bawah beserta dengan pendapat anda jugalah. Bagaimana anda rasakan kedudukan kita setakat ni, bagaimana benda-benda yang aku bincangkan mengenai Telmo juga di dalam video ni, anda boleh letakkannya di ruang komentar di bawah. Jadi bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.